Kita cek belum. Sikit je lah. Dekat juga. Tak boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita bersama sekejap. Share. Tiba-tiba kan. Share. Macam tu. Saya tukar setup. Sebelum ni saya ada driver. Hari ni saya tak ada driver. Saya on the way ke Chinese Maternity Hospital. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian, masa tu nak bebel tak habis kan. Hari ni nak bebel habis sikit lah. Bebel mengenai COVID-19 ke benda ke nak cerita. Saya baru balik daripada kenduri. Kenduri kahwin. So sekarang ni saya nak cakap sikit. Bercerita mengenai tahniah, Malaysia telah mencatat 83 kes COVID-19. Sekarang ni tuan-tuan, kita nak cakap pasal COVID-19 ni. Saya setuju dengan pendapat Prof. Abdullah Sani. Pada satu masa nanti, sekarang ni dalam keadaan semua negara, dalam list yang paling latest, banyak negara dah kena ataupun dah mencatat kes positif dari segi COVID-19, coronavirus 19 ni. Jadi sebenarnya banyak orang tak faham. Inilah wabak. Bila wabak bermaksud semua negara akan terkena. Semua orang boleh terkena. Majoriti boleh terkena. Jangan salahkan KKM. Tak patut tuan-tuan salahkan WHO. Pasal ini berkaitan dengan wabak. Bila wabak yang baru, kita tak kenal maka tak cinta. Kita baru nak mengenali kuman ni. Bila kita baru nak mengenali kuman ni, automatically yang kita nampak adalah, pasal tu statement daripada index case ataupun daripada Uda Holding punya chairman tu ialah terima kasih kerana dia menyatakan diri dia. Akan tetapi sebenarnya kena faham you tak boleh katakan kita tak ada dalam masa 14 hari, lepas tu sekarang kita ada. Betul, pasal sekarang ni macam kes yang latest di China atau di Jepun, detected negatif, kemudian positif. Dia boleh jadi begitu. Pasal virus bila duduk dalam badan kita, bukannya terus hilang. Dia ada carrier state. Sometimes dia ada carrier state. Carrier state, dia akan menghasilkan symptoms. Ada juga yang datang carrier tanpa ada symptoms. Ada juga yang datang dengan terus symptoms tanpa positif case contohnya. Jadi dalam kes coronavirus ni, kita dalam proses mengenal, baru nak mengenal coronavirus 19 ni, baru nak mencintai dia. Macam tu sekali emosiku. Jadi sebenarnya dalam segi coronavirus ni, yang paling penting adalah follow the authority. Kita faham KKM cuba tak nak buat panik, tapi okeylah, biar saya kata apa yang akan berlaku. Kita takkan dapat plateau pun. Satu keadaan yang mana dalam situasi wabak, semua coronavirus akan spread, semua akan kena. Macam sekarang ni kan, semua akan kena. Pasal tu dalam strain yang kita discover, ada L, ada S. Okay, satu L, satu S. Kalau tak silap saya, yang L yang agak agresif, maksudnya majoriti yang menyebabkan kematian adalah L strain. Correct me if I'm wrong. Saya baca pun tak begitu fokus sangat, tapi saya dah baca lah L dengan S tu. Satu lagi S, yang mana karakter dia consistently akan infect orang. This is the idea bila kita kata ada wabak dan vaksin diperkenalkan. Bila dia akan berhenti jangkitan ni? Apabila komuniti itu, masyarakat itu mendapat herd immunity. Maksudnya dalam 100 orang, dia hit je semua. Pasal you tak ada nak stop dia kan? Kita tak ada nak stop dia. Tak ada ubat, tak ada vaksin. Jadi dia terus akan bantai je, jalan je. Virus dia akan jalan je. Daripada Dr. Zakrul kepada Mrs. aku ni sebelah, ataupun kepada pesakit-pesakit yang lain, dan pesakit-pesakit pula bawa bagi kat Dr. Zakrul, lepas tu bagi kat orang lain. Jadi dia akan spread. Lepas tu makcik tu pula pergi ke pasar, yang adik tu pula pergi ke sekolah. Jadi secara teori dia akan just spread. Pasal kita bercakap mengenai airborne.
pada satu tahap yang mana coronavirus ni akan jadi macam influenza A, influenza B. Maksudnya dekat sini semua orang pernah expose. Ada yang akan mendapat antibody, ada yang terkorban. Contoh influenza kan. Influenza rate of kematian berapa? 1%. Lebih kurang 1%. Influenza sebenarnya membunuh 2 million dah sebenarnya untuk tahun ni. Ada orang kisah? Tak ada pun kan? Ada daging pula. Okay. So you kena faham bahawa apabila virus ni berjalan, dia akan hit semua orang. So that's why kita kata pandemic, apabila semua orang kena. Dalam sekarang ni kita tahu Iran paling tinggi, Itali paling tinggi kematian, China paling tinggi kematian. Lepas tu tapi di China sendiri, because dia lockdown, dia mendeclare bahawa case infection dia dah mula menurun. Okay, bila dah menurun, maksudnya keadaan dah mula settling down dekat China. Akan tetapi itu kita bercakap mengenai hanya Wuhan, bukan tempat yang lain. Jadi apa yang berlaku, dia akan jalan lagi. So sekarang ni tempat-tempat yang baru, kalau kita tengok trend dia berjalan Italy, ke Iran, ke US, ke Canada, ke Australia. Semua tu dia jalan airborne. Dia tak ada nak stop dah, dia akan just jalan. So apa yang patut kita buat? Okay, apa yang patut kita buat? Saya ulang sekali lagi, buat apa yang patut kita buat? Patut kita buat basuh tangan. Okey, bila batuk tutup mulut. Yang nak pergi cari mask tu kenapa? Yang batuk pakai mask, yang tak batuk tak payahlah pakai mask. Orang tak sihat janganlah merayau. Orang sihat bolehlah kerja macam biasa. Tak perlu pun tutup sekolah, semua tu tak perlu. Tutup sekolah, tutup office untuk disinfektan sudah. Kalau tak semua jam. Kan? Pasal tu KKM kita betul. KKM relax, jangan panik. Dia kata jangan panik. Betul. Tapi kalau dia kata kalau KKM cakap, oh kita menunggu, bukalah pintu semua pasal kita rasa ni akan menyakit, orang marah pula. Biar aku cakap senang. Kan? Supaya korang faham apa yang KKM nak sampaikan. Hujan pun dah lebat. Wah, Allahumma lupa pula doa. Allahumma sayyiban nafi'ah. Allahumma sayyiban nafi'ah. Okey? Jadi you kena faham bahawa coronavirus ni dia akan pergi peak dia. Berapa peak, berapa pergi jauh dia, kita tak tahu. Kita tak tahu berapa peak. Contoh rakyat Malaysia 35 juta, berapa kena? Wallah ta'ala alam. Mengejut naik kepada 83. Daripada 50 ke 83. Kalau katakan yang balance tu lagi berayau, berjalan, merata pergi Tesco, Giant, sekolah. Tak apalah, pergi je lah. Dah pergi, dah expose. So rasa-rasa tak marah pun. Rasa-rasa positif, tak apa. Stay at home, because bagusnya coronavirus ni rate untuk penyembuhan dia sangat tinggi. Tak ada pun, setakat ni kat Malaysia tak ada kematian. Mungkin, kita tak tahulah Allah Ta'ala alam, mungkin yang kematian-kematian di negara lain tu ada faktor-faktor yang penyumbang yang lain. Allah Ta'ala alam, kita tak tahu pun. Jadi jangan kelang kabut. Okay? Jangan korang pergi sibuk nak cari mask dah. Berhenti beli mask. Sampai hospital tak ada mask ni. Pelik betul. Maskara tak apa korang pakai. Atau beli mask tak apa. Emas. Mask ni jangan beli dah. Jangan beli emas tu. Kalau kau beli emas, jangan beli emas tu pula. Jangan beli emas ni. Sampai hospital tak ada mask. Pelik sungguh lah. Ya Allah, Ya Rahman. Pasal molekul dia kecil. Dia akan lepas pun. So orang batuk pakai mask, orang tak batuk tak pakai mask. Okey, orang Malaysia dengar ni, jangan beli mask. Biar hospital je yang beli mask. Okey, hospital tak ada mask ni. Korang beli emas, pasal emas naik harga. Bila gold naik harga, tak kala minyak turun harga. Tu suggestion bini aku sebelah ni. Beli mask, dia kata. 1 gram 200. Itu korang buat. Okey, itu saya rasa saya jawab semua. Berhenti beli mask, teruskan membasuh tangan. Okey, ulasan mengenai satu ceramah ustaz tu kata terkadar ini semua memang tak ada Allah. Memang begitulah. Tak ada Allah. Binatang coronavirus tu adalah ciptaan Allah. Dan ciptaan Allah tu sentiasa bertasbih, betul lah. Itu kita yakin. Jadi Islam itu indah, Islam itu bersih, Islam itu cantik, makan makanan yang sembelih. So praktis benda yang betul balik. Siapa rasa Islam itu indah dan kebersihan itu adalah sebahagian daripada iman, basuhlah tangan kamu sebelum makan. Ambillah wuduk kalau 5 kali semayang. Ambillah wuduk lebih kalau kau sembahyang sunat.
Okey? So tak payah beli mask dah, okey? Tak payah beli mask. Dengar sekali lagi. Okey, kepada adik-adik sekalian yang mendapat result yang baik, tahniah kepada semua adik-adik SPM. Rancang SPM tu tak ada apa pun, tapi tak apalah, berjaya tu alhamdulillah. Perjuangan masih lagi jauh. Ucapkan terima kasih pada guru-guru. Bukan guru-guru yang paling penting, adab dengan guru yang paling penting. Rancangkan kamu punya cita-cita. Bantulah adik-adik kita ni. Jangan nak jadi doktor ke, jadi apa ke, rancang. Jadi yang terbaik kepada semua rakyat Malaysia yang berjaya dalam. Yang tak berjaya pun ada perancangan Allah yang lebih baik. Jangan putus asa. SPM hanyalah salah satu ujian. Banyak lagi perjalanan. Sesiapa yang nak jadi doktor tapi tak dapat lagi, ataupun rasa result tu teruk, jangan putus asa. Apa-apalah bidang, nak jadi ustaz ke, nak jadi doktor ke, yang rasa result teruk ke, jangan peduli. Jalan, ambil STPM. Okey? Betul lah beli maskara, salah pula. Betul lah, maskara tu bagus, kan? Okey, yang ketiga, Melayu kaya. Saya tengok dalam 2-3 kali ni, ya Allah. Pada sahabat semua, orang Melayu kita memang banyak kaya. Tapi tak kala masuk politik je korang jadi fitnah. Janganlah. Hunan memang kaya. DG yang korang pakai ni, phone aku ni, DG ni, DG ni Hunan punya dulu. Kau rasa? Kalau Maxis pun si, siapa tu nama tu? Maxis Ananda Krishnan boleh kaya, takkan Hunan tak boleh kaya. Ananda Krishnan berapa bilion dia ada pasal Maxis. So bayangkan Hunan DG Syed Saddiq. Hunan tu tuan punya DG dulu. Telefon Atur kau tak ada lagi. Aku pakai telefon Atur tu 018. So 018 tu Atur kau tak silap. So memang Hunan tu kaya. 900 juta tu sebelum dia jadi menteri. Biarpun pernah jumpa dia sebagai menteri, bukanlah minat sangat Hunan, tapi adil lah dalam menghukum, berbicara. Janganlah pergi burukan Datuk Seri Hunan. Datuk Seri Hunan tu memang kaya. Dia memang kaya gila. Datuk Jo pemanis 500 juta sebelum jadi ahli politik. Engkau baru jadi menteri dah rasa 700,000 tu banyak. Pun tak mana datang 700,000. Tan Sri Azman Hashim bilion kot. Tan Sri Syed Mokhtar bilion. Banyak orang Melayu kita ada bilioner. Tapi tak payah kerana jadi bilioner korang fitnah dia. Janganlah. Jangan. Pada sahabat semua, banyak orang Melayu kaya. Kita doa, Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, kepada semua Melayu-Melayu yang kaya ni, orang Islam yang kaya ni, bantulah sama-sama umat ini. Jadilah kita sama-sama memperkayakan wakaf. Wakaf juga. Wakaf kesihatan ke, wakaf tak kesihatan. Jadi saya harap saya menjawab segala persoalan pada semua. Ada nak tanya tak apa-apa dalam slot Sabtu ni? Sini tu. Mengenai COVID-19 ni lagi. Apa nak cakap lagi COVID-19 suka sangat. Betul lah, ramai orang Melayu kaya sebenarnya. Banyak undercover je. Bayar zakat pun sendiri-sendiri dah sekarang Melayu ni. Tak nak pun orang bayar dekat pusat zakat kadang-kadang tu. Pelik tu. Pelik tak adalah pelik tu. Orang tahu sendirilah kan. Tak naklah condemn apa-apa. Tapi sebenarnya banyak orang Melayu kaya. Banyak Melayu bilioner. Semalam saya jumpa seorang abang tu pun 500 juta bro. 500 juta dia ada. Dia jual oil and gas company. Oh, kau rasa tak perlu pun jadi doktor dan 500 juta. Macam nak mampu je kerja. Tapi rezeki di tangan Allah. Allah bagi rezeki. So macam Hunan memang dia kaya pun. Pada sahabat-sahabat saya semua, saya tahu memang dia kaya. Memang dia DG dia punya tu. Aku kereta je ada. Okay. So saya ulang sekali lagi pesanan saya yang terakhir. 3 benda tadi. Pertama, mengenai COVID-19, korang relax-relax je. Jangan nak pergi ngarut. Minggu depan cuti sekolah. Nak pergi bercuti, pergilah bercuti. Tapi jangan pergi tempat yang crowded. Pasal benda tu akan berlaku. Kanak-kanak punya exposure agak baik. So agak baik pula, agak respon sangat cantik. So hidup seperti biasa. Yang penting basuh tangan. 5. Wuduk 5 kali wuduk. Kemudian makan benda yang sihat. Kemudian jangan sibuk beli mask lagi sampai mask tak ada. Sampai mask tak ada ni. Geram pula tak ada mask ni kan. Tak ada mask. So harap-harap semua faham. Pasal kita kena kenal kuman ni. So hidup kuman ni kita sekarang mula-mula 7 hari dah jadi 14 hari. Lepas tu dah jadi 21 hari. Lebih kurang plus minus. So follow pihak berwajib. Jangan ikut fake news ke apa benda. Pada satu tahap dia akan plateau dan turun. So kita doa sampai bila. Tapi kemungkinan lama lagi lah. So takkanlah nak terganggu. So jangan nak kelang kabut. Kita hidup je seperti biasa.
Jangan nak pergi bercuti tu jangan pergi 5 negara je. Iran, China, Itali, Korea dan Jepun. Siapa yang dah beli tiket Jepun tadi? Bagi kat aku je lah. Kan? Kita postpone sajalah. Kalau nak pergi je lah. Yang penting orang bukan bersalam pun, bukan makan benda-benda mentah tu pun. Cumanya distance 1.5 meters tu jaga. Sebenarnya sampai tak nak salam orang tu, aduh, janganlah kita basuh tangan, salam, basuh tangan. Dah orang kita mahu bersalam, sampaikan salam. Hand sanitizer kalau nak bawa dalam poket. Kalau tak, pergi basuh tangan. Basuh 20 saat basuh tangan. Ada Presiden Indonesia siap demo lagi cara basuh tangan. Aku tunggu Tasri Muhyiddin pula basuh tangan kan. Cik. Okay. So kepada semua, ingat jangan beli mask. Topeng muka tak perlu, biar hospital yang beli. Kalau beli hanya untuk yang batuk. Yang kaya beli emas. Emas Ar-Rahnu. Okay. Beli gold bar. Okay. Saya harap saya menjawab segala kerusingan kepada adik-adik yang lain. Si rancang anda punya perancangan nak jadi doktor ke benda ke, jangan kecewa kalau gagal. Pasal Allah Maha Kaya, anda ada perancangan yang baik. Yang ketiganya, Melayu banyak kaya. So jangan dengki kalau Melayu kaya. Faham? Sebab kita doakan mereka semua memberi kekayaan kepada ummah. Itu paling penting. Jangan kita Melayu kaya je kau salahkan rasuah. Melayu je rasuah. Pak Cina kau tak rasuah. Mangkuk tunggu korang ni. Orang politik lah, bukan korang. Yang orang politik ni agak-agak lah nak cakap. Kenal pun tidak tu tuduh orang. Kan? Kita simpan diri kita ni. Kalau kita dah tahu dia kaya, alhamdulillah dia kaya. Melayu kaya, dia bagi zakat lebih. Jadi jangan kita hasad bila orang tu kaya 900 juta ke. Ikut dan dia lah, Allah bagi dia 300 juta. Dan dia memang kaya. Okay. Jadi saya harap menjawab persoalan. Saya on the way ke Chinese Maternity. Pasal Chinese Maternity watching aku ni. So pasal nak tengok anak Azri. Okay, doakan semua pesakit saya. Untuk semua, sila support di tabungkasih.com. Kalau pesakit saya, sila melawat saya di Mawar Medical Center. Dan admission saya di Mawar Medical Center dan juga Chinese Maternity Hospital, NSCMH. Salam rehat, salam Sabtu, salam apa-apa salam yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.